Burung terbang di dalam gua. Sambil terbang, nyanyi-nyanyi. Nama program di sebalik tower. Kadang-kadang ada juga yang sedih hati. Apakah yang ku berikan? Tanda itu aku memujamu. Pada lain ku tiadanya, cumalah rasa pemikat cinta. Itu dia. Ini lagu dia yang mana menghiasi album saya Berentak Caca ya. Kesemua lagu-lagu tu akan boleh bercacah dengan Jaafar On kalau sekiranya dengar lagu tu ya. Yelah, kadang-kadang kita menyanyi untuk hibur-hiburkan hati kita kan. Tapi dalam cerita saya buat hibur-hiburkan hati tu, ada orang cemik lah, orang kata lah, hina lah, keji. Bagi I no sweat man. Kau kata aku dapat pahala. Itu saja. Saya ni datang di Kuala Lumpur lebih kurang 47 tahun dulu. Lama masa tu. Lepas habis speksa, saya rasa hidup saya begitu dikongkong oleh keluarga saya yang begitu kuat menjaga supaya jangan jadi orang yang tak elok bila bercampur gaul di orang-orang kampung. Kadang-kadang faham orang kampung kan. Kalau saya masa sekolah, nak keluar pergi sana tak boleh, nak pergi sana tak boleh, mak saya garang tau. Saya tengok cerita wayang, ingat lagi cerita apa? Cerita apa? Mereman ki gangga, haramin di kerajaan naka, berada bersanggam hoga kenai. Tak boleh pergi dik. Kau pergilah, kau pergi tengok wayang tu. Kau naik je bas, aku hantar kain dalam beg. Apa baju dalam beg, kau pergilah tidur dekat wayang. Macam tu tau. Pergi susah ni nak tengok wayang masa tu. Tapi bakat menari tu ada di dalam Jaafar On daripada aku di tingkatan 1 dah menari dengan tingkatan 5 pada badan besar. Menari dah boleh. Nyanyi masuk tu pun dah kira boleh dah. Bila masuk semi final tu kira okey, lagu apa nyanyi tau. Kalau kau mesti gelak. Lagu perempuan dik. Perwira kau lah harapan hati. Makcik-makcik bawah menyenongi ketawa. Kau perwira siapa? Kau lelaki perwira bagai. Kenapa? Dapat masuk semi final, terbuang tu dik. Tu tak jadi. Pasal nyanyi lagi sekali lagi. Kau kena nyanyi masuk final, kau kena nyanyi lagu lain. Tak boleh lagu perwira. Kata orang tu cakap. Kita tak boleh buang-buang lah. Janji suka lagu perwira. Lepas saya habis SPM, saya rasa saya nak minta dengan mak saya, boleh tak bagi duit sikit nak pergi ke Kuala Lumpur? Kata dia, kau nak pergi Kuala Lumpur buat apa? Apa yang ada? So kalau kau pergi sana, apa yang kau nak cari? Kau nak duduk kat mana? Tahu saudara mana? Tak ada. Saya kata tak apa. Perkataan satu saja, boleh atau tidak. Kerana diri saya ni berhasrat untuk jadi orang seni. Berjalanlah Kuala Lumpur, duit tak dapat. Saya belah tabung RM18 je dalam kocik ni. RM18 tu pergi cari siapa? Masa sekolah kan adalah nama-nama orang-orang yang dekat paper kan untuk sahabat panel kan. Nama dia Yusuf Omar. Dia lagi Yusuf Omar tu jadi jurugambar. Mana tahu jurugambar dekat Scope Production. Abang besar tu. Handsome tu. Kita polis tau, jurugambar polis. Duduknya berkeliling dalam rontoh tu. Saya pergi cari je. Naik bas daripada Muar, sambung-sambung Melaka, daripada Melaka pergi Tampin ke Seremban ke KL. Sampai KL pergi cari flat keliling tu. Sampai jumpalah Cik Yusuf Omar ni. Lunch hour dia balik makan tengah hari. Saya kata, Jaafar, saya ni nak kena kerja sama pukul 2. Macam mana? Aku ni duduk mana ni? Dah pukul 2 baru sampai, dah pukul 2 dah nak balik, dah pergi kerja, masuk balik. Memanglah orang kerja kan masuk pukul 12 balik pukul 2. Saya ni dengan hati yang lara ni, duit dalam kocik tinggal berapa ni? RM6 je dik. Turun jalan kaki dekat pagar polis kan. Tiba-tiba ada orang sound nama saya. Dia tahu nama apa dia panggil. Maya. Nama saya kat kampung, satu kampung panggil saya Maya. Tahu? Tu sebabnya saya taruhkan nama Maya Studio, penari Jaafar On. Sekejap, siapa tu? Lah, sepupu saya duduk tingkat 1, tingkat 2. Naik dah tu, kau nak ke mana ni? Cakap saya kata cari orang dia. Oh, kau cari kusuk tu. Dia juga kabar polis je. Kau cari dia buat apa? Sahabat pena. Boleh. Zaman-zaman tu dah ada tulis surat tau. Bersahabat-sahabat pena. Abang adik ni. Sampai sekarang, abang kusuk tu tetap call saya. Jaafar sihat. Jaafar buat apa? Datanglah abang. Dah bercucu ringgit tadi.
Besok tu. Lepas tu kan, duduklah pula situ, pelik keliling tu. Duduk rumah sepupu tu. Kataupun Allah tu nak teruskan kita punya hasrat nak jadi orang Kuala Lumpur. Tiba-tiba kan, makcik-makcik bawah tu, dekat bawah persatuan polis kan ada makcik-makcik bawah ramai kan. Dekat atas ada Cik Liba tu, ada sepupu dia duduk situ kan. Katanya dia boleh masak-masak. Betul sekali Cik Liba tu jumpa saya. Cik, apa ni, boleh ke tak masak-masak makcik bawah tu? Saya pun kata kau pada masak. Dia pula dia tahu aku pada masak. Dia tahu pasal dia tengok kata lembut tu kan. Mesti kau pada masak tu kan, dia teka itu kan. Turunlah bawah. Makcik tu kau main suka lagi kat jumpa kita kan. Kata, mengajar masak mi Bandung Johor dik. Orang sini yang makcik-makcik yang polis-polis kan. Kan ala-ala duduk rumah ada kan. Macam tu kan TV satu hitam putih kan. Dia berangkat lah masak-masak mi Bandung Johor kat sana kan. Di situlah emang makcik-makcik kat flat tu semua kenal saya dah. Sedap tu dia masak juga. Nanti kita raya kita ajak dia makan kat rumah masak bagi. Pergi ni kalau raya, Cik Abang boleh tak datang kat rumah tolong kita masak mi Bandung. Pergi naik ke atas. Kata orang pun nak berkawan kan. Naik tangga dia mesti kat 14 dulu. Tujuk bagaimana nak masak tahu mi Bandung kan. Tempat 14 tiba-tiba rupa-rupanya anak dia kerja RTM. Dia balik. Sedap masak kami Bandung je lah. Kan. Saya dak telefon cakap producer saya suruh ambil belah jangan masak TV. Tahun berapa tau? Tahun 72. Kau ada ke lagi? 72. Korang semua belum keluar daripada Pulau Bangkau tau. Maknanya tahun 72 tu aku dah masak TV tu. Ada Chef Wan, ada Chef Swan. Florence tak ada dik. Florence pergi sekolah Cina lagi masa tu. Chef Wan dekat Felda tu biar kesana kemari dia ikut mak dia. Kan. Jadi saya dipanggil untuk masak TV. Nak tahu siapa dia punya pengacara? Datin Paduka Zaleha Ismail. Masak ikan cara Jepun. Bila keluar TV besok pagi, empat flat kat pasar, so semua cari Japaon. Tukang masak aku sini duduk je kan. Saya sampai di Kuala Lumpur, apa sahaja bidang yang saya rasa saya boleh belajar, saya belajar. Nak buat baju, nak decorate itu, nak buat itu, nak buat bunga, saya pernah jual bunga di Dataran Merdeka tu. Buat sampai pagi daripada bunga kertas, jual dengan 3 tangkai RM10 pun ada. Kan? Pernah sampai ke tahap itu. Kan? Buat kek sampai 3-4 pagi jual pada orang pun ada. Kenapa kita nak cari rezeki? Pasal kita dah belajar, kita dah pandai sikit-sikit. Bukan kita pandai sangat pun. Kata orang kalau Jaafar On tu kalau kata chef, ada lagi chef lebih bagus, lagi masyhur daripada kita. Kerana bagi kita tahap mana yang kita mampu, itulah saya, itulah dia Jaafar On. Dalam kita menjalani hidup seharian kita banyak jumpa macam-macam manusia yang ada kita katakan dia berdepan dengan kita, berkawan dengan kita just nak pinjam duit, nak jumpa kita, nak gunakan kita. Kalau kita tak bagikan, dia tak berkawan dengan kita. Kita bela dia kan, dia kata kita ni bela anak ikan. Kan manusia baru faham kan. Jadi saya jadi orang manusia yang serba salah. Pertama masa saya mengenali dia tu, saya sering ke RTM bila buat program apa semua kan, terjumpa dia. Kemudian tu saya dalam Puspanita, dan yang masih paling interesting sekali saya dengan dia tu bila kami Puspanita terpaksa membuat persembahan dan dia jadi guru tari kami semua kan. Jadi masa tu lebih rapat kenal dengan dia, langsung kita harus ke Labuan, pergi dengan dia ke Labuan dan balik dengan program masaknya. Kemudian tu datang pula program masak satu persatu dengan RTM ya, sampai lah orang kata sekarang ni saya masih lagi bersama dengan dia untuk show masak. Tu dia. Jadi persahabatan saya dengan dia ni, saya pandang dia ni seorang yang kata hati mulia, baik ya. Sebab kalau dia dapat sesuatu job tu, dia tak pernah tinggalkan kawan-kawan dia. Maknanya satu grup ni yang rapat dengan dia akan pergi bersama untuk menjayakan show itu. Jadi dia selain daripada dia seorang, dia tak pentingkan diri dia. Maknanya apa yang dia dapat, dia selalu share dengan yang lain. Mungkin kerana tu rezeki dia murah sampai sekarang. Dalam kita menjalani hidup kita sebagai seorang artis kan, banyaklah ketumpun yang kita lalui kan.
Ada susah, ada penat. Berkawan memang berkawan. Katapun saya berkawan, ada yang kawan, ada yang lawan, ada yang benci, ada yang nak bunuh kita pun ada. Saya buat kerja apa-apa, saya kata kadang-kadang saya tak pernah nak menyusahkan orang. Saya suka nak mencari kawan, bukan nak cari lawan. Di mana cara saya ialah nak makan, nak minum, nak berkawan. Kita mesti nak berkawan. Jadinya saya fikir itulah sahaja yang dapat kita lakukan pada masyarakat kan. Tapi kadang-kadang masyarakat dia suka tidak. Itu sebabnya saya suka menghindarkan diri saya daripada di tempat awam, di tempat anugerah-anugerah, kerana kita takut dikotak-katikkan bermacam-macam perkataan yang tidak menyenangkan hati kita. Kalau kita pergi tempat anugerah, orang jemput kita, sibuk dia datang ke, dicalonkan ke, kan, manusia kan. Kita datang cantik, amboi cantik dicalonkan ke. Kalau kita cakap pakai hodoh nak cerita, yalah dia siapa nak bercalon-calon, memang taklah kata. Maknanya di situ kan kita dapat tahu bagaimana orang menilai politik kita. Semua jadi masalah pada orang. Sampai saya nak menyanyi dengan Rona Jalil ke dengan siapa kan, sampai orang menanya kenapa pilih Jaafar On. Saya dah berkawan dengan Jaafar On hampir masuk ke sama umur lah dengan album saya, iaitu masa terbit 88 Rayuanku. Sama umur, rasa lebih 40 tahun saya berkenalan dengan dia. Setahu saya Jaafar On ni memang peminat setia Rona Jalil. Dia sendiri cerita. Jadi masa saya nyanyi pub, saya baru tahu dia cakap tau. Dia kata rupanya dia peminat Rona Jalil. Hari-hari datang tengok saya nyanyi dengan segelas Coca-Cola je. Sampai daripada pukul 9 lebih sampai pukul 12. Sampai dia nak buat album duet pun dia tak akan tinggal. Dia ada buat penyanyi lain, tapi nanti berbalik semula pada saya juga. Dan saya pun dapat feedback pada luar apabila saya berpadu suara dengan dia membuat album. Ada yang dijual, di kedai pun ada album duet dengan dia. Ada juga saya dapat daripada kawan-kawan yang veteran lah, apa ni, kadang-kadang tanya, "Nah, kau tak ada orang lain ke kau nak duet?" Kata dia kan. Kenapanya cakap, penyanyi lain banyak, asal Jaafar On kau pilih? Jaafar On yang pilih pilihan lah. Jadi yang nak duet dengan dia lah, cakap. Orang yang tak nak duet dengan saya duet dengan dia lah. Okey lah, apa salahnya? Dia nyanyi pun okey, tak sumbang, tak apa. Cuma silapnya dia berlakon dulu baru nyanyi. Kalau dia menyanyi dulu, baru orang gelar dia penyanyi. Ini dia berlakon dulu baru nyanyi, jadi orang gelar dia pelakon. Saya rasa macam soalan macam diri saya dicemburui ke ataupun nak dikhianati ke. Saya cuma berfikir, biarlah dia nak kata apa kat saya. Apa orang nak cakap sama saya, cakaplah. Apa yang orang nak pada saya, tolong itu, tolong ini, saya tolong. Kalau saya pergi show mana-mana, katakanlah dapat bayaran sebanyak 5,000 ke, saya tak pernah dapat 5,000 tu untuk poket saya, tak ada. Saya bawa kawan saya bawa penyanyi saya bawa BA ke siapa yang nak temankan saya. Yelah, maklum kita dah berusia kan. Habis kalau kita tak bayar kan, dia kata kita tak bayar. Sampai kita bayar, kita nak bayar kan, kita lebih-lebih tak boleh. Yang masalah bila dah lebih-lebih banyak tu, bila kita bayar kurang, dah mula menuncuk mengata kita bayar ciput lah, tak ada apa yang panggil orang sesuka hati, tapi tak bayar lah, itulah. Jadi saya kata, apa lagi aku nak buat lagi? Macam mana aku nak menambat hati korang sekali kan? Yang kita dah anggap macam anak tu pun sanggup nak membuat kita kan? Jadi apa lagi, macam mana kebaikan yang kita nak buat lagi? Mungkin saya kata bila saya duduk, saya kata mungkin ini satu daripada dugaan yang Allah bagi kat kita supaya kita bersabar. Saya sentiasa tak sabar. Cuma bila saya bersolat, saya minta doa pada Allah. Saya kata, bagi saya kekuatan, bagi saya dapat cari duit sendiri, bagi saya dapat melaksanakan diri saya supaya tidak mahu tak menyusahkan orang. Pasal bila kita susahkan orang, kan siapa yang boleh percaya kita tak ada duit? Kan? Siapa yang boleh percaya kita ni, kata orang pun. Saya kadang-kadang dalam keadaan saya sakit lutut ke, sakit apa ke, saya tak cakap dengan orang. Saya menahankan diri saya untuk mencari rezeki. Saya duduk di Kuala Lumpur, saya cari rezeki untuk diri saya sendiri. Bukan saya nak minta apa. Kalau ada rezeki, saya bagi kat orang. Kalau saya tak ada rezeki, saya diam diri. Pernah kata pun saya duduk Kuala Lumpur dah 46 tahun. Takkan ada kita yang tak ada waktu susah. Kita pun kadang-kadang ada susah juga kan. Waktu susah kita kadang-kadang, saya terpaksa makan lauk semalam. Saya tak terpaksa makan. Kenapa? Kerana kita tak maulah susahkan orang. Nak pergi luar, kadang-kadang kita tak ada duit. Siapa nak bagi kita duit? Kan? Takkan kita minta kau belanja ke? Sampai bila orang nak belanja kita? Sekali dua, kita nak pinjam. Ada anak buah ke, anak saudara ke, sepupu saya. Dia orang dah lepas, dia tak akan cari kita. Kan?
Kita ada anak pun belum tentu anak kita boleh bendung. Itu kita kadang-kadang kita dengar sampai rumah orang tua kan. Letakkan mak bapak tak boleh buat, tak pedulikan mak bapak. Bagi saya nak saya sihat, minta kepada Allah saya sihat dan tak mau menyusahkan orang. Betul. Kenapa? Kalau kita susahkan orang tak suka kita. Kan? Orang benci kita. Jadi kita tak sadar. Itu sebabnya saya menyendiri, tak mau bercampur sesiapa. Duduk mana-mana kawan-kawan ajak makan ramai-ramai duduk melonggok, saya tak nak cerita. Kita dah tua, kita kena tahu diri kita. Kalau kita dah duduk bercerita pasal masalah orang, apa akan jadi pada kita? Dan orang akan cerita pasal masalah kita. So sebelum kita diceritakan berbagai-bagai, lebih baik kita buat hal kita sendiri. Bukan saya tak mau berlakon, saya nak berlakon. Tapi disebabkan macam-macam orang tomah kita dalam dunia lakonan, tak payahlah Mek Jaafar tu. Apa watak dia boleh bawa pun. Balik-balik watak lembut. Balik-balik tukang masak. Jadi benda tu tidak boleh dikembangkan watak kita tu dengan watak-watak lain. Hanya dipikir kita hanya satu benda saja yang boleh kita buat. Bukan banyak yang kita boleh lakukan. Perkahwinan saya, kata pun selalu tak kekal lama. Tak tahulah kenapa. Saya pun cemburu dengan dengan keluarga-keluarga yang begitu harmoni, kan? Dengan anak-anak dia, dengan apa semua. Saya cemburu. Pasal apa? Saya tidak dapat merasa benda itu. Itu sebabnya saya banyak memelihara ramai anak angkat. Kerana itu yang menceriakan saya, kan? Pertama, mereka tu panggil saya Papa. Saya rasa macam seolah-olah macam saya dijaga oleh 1000 orang pada diri saya bila orang semuanya memanggil saya Papa. Perkataan tu tidak dapat saya rasai daripada start saya berkahwin, dapat anak, dan anak pun saya tak dapat bela. Kerana bekas isteri saya memburuk-burukkan saya sampai budak tu besar. Sampai budak tu benci saya. Tapi sampai satu ketika, anak saya call saya, Papa, abang nak beli motor. Dia kata, engkau tahu tak, engkau nak beli motor, sedangkan kau tak pernah tanya aku ni siapa. Kau tak pernah tanya aku ni sakit ke, makan minum ke aku, pernah ke kau jenguk diri aku ni. Tiba-tiba kau nak motor, kau cari dengan mak kau. Saya kenal dengan Papa ni, iaitu Chef Jaafar ni, bermula daripada awal tahun 2000 lah. 2000, masa Papa menjadi hos Kuning Kahwin. Saya ni memang peminat nombor 1. Dan saya cakap dengan diri saya, satu hari ni saya nak jumpa juga dengan Jaafar On ni. Jadi kebetulan doa satu dimakmurkan oleh Tuhan. Saya pergi kenuri kawan saya, kebetulan Papa ni menjadi hos. Daripada situ saya tanya kawan saya, ada tak nombor Papa? Jadi saya pun orang kata excited sangat nak jumpa Papa masa tu. Saya pun call, Papa jawab. Terus sekali ringan ni dia jawab. Dia layan saya. Membuatkan saya rasa macam saya ni siapalah dibandingkan dengan dia, kan. Dia seorang artis, saya ni orang biasa kan. So saya adakan pertemuan, saya jumpa dia kat kedai makan. So saya bermakan dengan dia, dan daripada situ saya mula mesra lah dengan dia. Masa tu saya panggil dia abang lah. Abang sampai satu hari Papa cakap, tak boleh panggil abang ni, sepatutnya dalam umur dah macam ni kena panggil Papa. So bila dia suruh panggil Papa tu, saya macam nak menitis air mata saya. Kebetulan saya pun bapak saya pun dah tak ada. Jadi bila dia sebut suruh panggil Papa tu, saya memang betul-betul terharu. Saya ingat lagi masa tu saya ambil gambar di Langkawi bersama dengan seorang penyanyi. Budak tu, masa penyanyi tu berusia 11 tahun ke 9 tahun. Tentu awak kenal siapa dia. Amel Sofas. Saya bergambar dan saya dokong dia, dan tiba-tiba wartawan tu tunjukkan gambar tu, ni anak siapa. Saya kata, ini bukan anak saya. Dia ni ialah penyanyi kecil yang saya didik dia untuk jadi penyanyi. Tiba-tiba bekas isteri saya pergi telefon, arwah wartawan tu, dia gitulah, anak dia tak jaga, anak orang dia jaga. Jadi situ dah membuat saya kecewa, kan. Dan mak dia pun marah saya. Takkan kau sampai hati kau nak
pisahkan antara aku dengan dia. Mak kata, saya kata, Kak, Amir ni perlu dididik untuk jadi seorang artis. Dia ada bakat. Di situ saya rasa kecewa. Saya kata, kenapa lah? Aku buat gini pun salah. Aku buat macam ni pun salah. Aku ada anak pun sendiri buat macam tu. Bekas isteri aku buat macam ni. Jadi saya sekadar habis hidup serba salah. Kat mana saya nak letak diri saya dan mana saya nak letakkan harapan saya untuk berkasih sayang dengan dia? Saya tidak ada peluang untuk saya mencurahkan kasih sayang saya pada mereka semua. Tak ada. Pasal saya dikotak-katik dengan berbagai cara kan. Bila saya bercerai, orang kata, kenapa kau tak kahwin lagi? Macam mana kau nak kahwin, kau tu pondan? Bolehkah kita nak terima hakikatnya bila dia kata kita begitu sedangkan kita ada anak? Lebih baik kita dekatkan diri kita dengan Allah untuk kita fikirkan sesuatu yang baik. Bila saya kata saya ada anak-anak angkat, saya rasa saya ceria. Kau datang, kau balik, kau datang, kau pergi, datang kemari, balik sentiasa rumah saya diisikan dengan anak-anak angkat saya. Mari makan si buah mangga. Manisnya mangga tidak terkira. Hati saya dah terlalu kecewa. Macam-macam orang menubah diri saya. Tok Jaafar, alhamdulillah kerana sehingga kini masih berjaya dan masih diminati ramai. Tetapi satu je saya nak orang kata beri nasihat, jagalah kesihatan, jangan makan banyak sangat. Sekarang ni pun saya rasa okey dah, dia punya orang kata weight tu dah just nice dan orang kata move on, and mudah-mudahan kita akan terus bersama bekerja untuk orang kata berkongsi ilmu dengan semua peminat-peminat. Kalau ada tip-tip yang baik, bolehlah bagi tahu pada adik-adik kita yang baru, dan juga orang kata anak-anak doakan semoga dalam kehidupan yang tinggal sikit untuk kita ni terus kita menuju kejayaan, dan Kak Ana ingin mendoakan Kak Ana tahu Jaafar ingin menunaikan haji atau umrah. Kak Ana doakan semoga dirahmati Allah dan moga Allah akan bukakan pintu hatinya dan sampai Allah memanggil dia menjadi tetamu Allah suatu hari nanti.